Selamat pagi kami ucapkan kepada para penonton panel biologi selaku penganjur program ini. Jadi kami merupakan kumpulan 4 dari kelas 5 STEM 1. Nama saya Clarissa dan dipersilakan ahli lain untuk memperkenalkan diri mereka. Saya Nur Izzah binti Mustaqim. Saya Felicia Nalim. Saya Xia Linghui. Dan pada hari ini kami ingin membentangkan hasil pembelajaran PBL kami. Jadi objektif PBL kami hari ini adalah untuk mengitar semula sisa dapur atau sisa buah-buahan untuk menghasilkan ekoenzim dan juga untuk mengelakkan pembaziran makanan dan melestarikan alam sekitar. Bagi penyataan masalah pula, bagaimanakah penghasilan ekoenzim dengan cara mengitar semula sisa dapur ataupun sisa buah-buahan dapat mengelakkan pembaziran dan melestarikan alam sekitar. Jadi sebelum itu kami akan membuat sedikit pengenalan tentang teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dan meminimumkan dan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Dasar Teknologi Hijau Negara DTHN 2009 mementingkan pembangunan mampan dan pertumbuhan ekonomi negara tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang. Dasar ini adalah berasaskan 4 tonggak iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Mengikut DTHN, sebarang produk, peralatan atau sistem dikategorikan sebagai teknologi hijau dengan memenuhi kriteria berikut, iaitu yang pertama meminimumkan degradasi alam sekitar, pembebasan gas rumah hijau rendah atau sifar, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan optimum untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli serta menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Amalan berkonsep teknologi hijau. Teknologi hijau menggalakkan masyarakat untuk mempraktikkan alam sekitar dan cara hidup yang baik. Contoh-contoh amalan berkonsep teknologi hijau. Yang pertama, membuat ekoenzim daripada sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. Yang kedua, menghasilkan baja semula jadi dengan menggunakan sisa dapur dan sisa makanan. Yang ketiga, menghasilkan biogas daripada sisa pembeja organik. Yang keempat, menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk dijadikan bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Yang terakhir, membuat cecair baja folia dengan menggunakan sisa dapur untuk pertumbuhan daun tanaman. Aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Pendidikan merupakan satu bidang sains sosial penting untuk membentuk kualiti hidup sejahtera. Pendidikan alam sekitar telah diperkenalkan untuk menanam kepekaan dan sikap ambil berat terhadap alam sekitar dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Objektif pendidikan alam sekitar. Yang pertama, meningkatkan kesedaran semua terhadap keadaan alam sekitar dan masalahnya. Yang kedua, mendidikkan orang ramai tentang alam sekitar, peranan, masalah dan tanggungjawab setiap individu. Yang ketiga, mendapatkan kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar dan menanam sikap ambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukannya. Komunikasi juga merupakan satu bidang sains sosial yang memainkan peranan penting dalam menyebar isu-isu tentang alam sekitar. Penggunaan masa media, biasalah majalah, poster dan filem boleh memberi kesedaran kepada orang ramai tentang masalah alam sekitar. Pelbagai jenis aktiviti boleh dianjurkan seperti kempen kesedaran, aktiviti gotong royong, pertandingan kebersihan dan keceriaan tanam boleh diadakan untuk mempromosikan amalan penjagaan alam sekitar. Video kita membuatkan ekoenzim. Ekoenzim adalah larutan kompleks yang dihasilkan oleh penguraian sisa segar dari proses penyampaian.
Pada hari pertama menampai sisa makan organik, ia sudah mula menebarkan ke ozon, penukaran amonia kepada nitrat iaitu sejenis hormon semula jadi dan bahan makanan untuk tumbuh-tumbuhan dan hidupan dalam tanah. Molekul itu kemudiannya bertinggal balas dengan gas karbon dioksida dalam lapisan atmosfera serta logam berat yang memerangkap haba di dalam awan. Sekaligus haba dapat dibebaskan dari permukaan bumi dan mengurangkan kesan rumah hijau serta pemanasan global. Jadi ini bagaimanakah ekoenzim ini dihasilkan sebenarnya? Ekoenzim adalah cecair serbaguna yang dihasilkan daripada fermentasi secara organik. Alkohol dan asid asetik yang dihasilkan oleh proses metabolik bakteria pada sisa buah atau sayuran menjadikan ekoenzim bersifat pemasmi kuman. Bakteria melalui proses fermentasi untuk mendapatkan tenaga dalam keadaan tanpa oksigen dan menghasilkan alkohol atau asid asetik. Oleh itu, penggunaan yeast dalam pembuatan ekoenzim menghasilkan alkohol melalui fermentasi. Dalam pembuatan ekoenzim, sama ada alkohol, asid asetik atau kedua-duanya dihasilkan bergantung kepada mikroorganisma yang terdapat pada sisa buah atau sayuran yang digunakan. Berikut adalah kelebihan menggunakan ekoenzim. Yang pertama, ekoenzim dapat menukarkan sisa dapur kepada pembersih rumah semula jadi. Yang kedua, menapis air bawah tanah. Enzim yang mengalir di bawah tanah secara semula jadi menapis aliran air sungai dan laut. Yang ketiga, ekoenzim mengeluarkan sisa yang terkumpul di dalam paip besin basah tangan, sinki dan mangkuk tanas. Dan yang terakhir, ekoenzim bersifat antiseptik yang itu pembunuh bakteria dan virus. Semula jadi di rumah. Baiklah, ini merupakan senarai bahan dan radas yang telah kami gunakan untuk menghasilkan ekoenzim. Salah satu daripadanya ialah bekas kedap udara iaitu Ziploc bag. Yang kami membeli bekas kedap udara ini dalam satu set yang besar iaitu berharga RM11.60. Jadi bahan seperti yeast dan kulit lemon dan juga orange sebenarnya kami yang menggunakan parut dan kulit. Jadi orange ini kami membeli sebanyak satu paket yang berjumlah RM7.22 dan gula perang berharga RM6.80 untuk 1 kilogram. Bagi senarai radas gula, kami menggunakan penapis, botol plastik dan juga mangkuk. Ini merupakan metodologi kami. 일단 웃자 웃고 말자 울다 웃음 엉덩이에 불러댔잖아 그냥 속는다 치고 웃자 너와 남을 비교하는 말들 에이 너의 맘을 몰라주는 말들 에이 그런 사소한 것들에 너의 소중한 하루에 총기폰을 날릴 필요 없어 그럴 이유 없어 빨간 불 같은 정색은 멈춰 네 주변에 멈춰 세우지마 정적이 흐르는 노점의 시간은 솔직히 아깝잖아 Oh my god 최종 봐 기분이 완전 우울해 인상표 주름 챙겨 에버렛 벨라 모든 게 짜증나게 하지마 yeah like awkward silence 까마귀 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 굴하게 지나가 또 넘기는 게 맘처럼 쉽지 않지만 baby 그 밝은 얼굴에 어두운 표정 짓지 마요 안 어울려 괜한 바쁘사 좀 더 유하게 갑시다 왜 작은 말 한마디에 또다시 갚은 사 기분 싸 이제 필요 없이 그런 말들은 다 무시하고 이제 신경 쓰지 맙시다 에이 왜 또 그렇게 울상이야 우리 웃자 그러다가 주름 생길라 솔직히 웃고 넘겨도 하루하루가 부족할 텐데 좀 감정 갖고 장난하지 맙시다 Oh my god 최종 봐 기분이 완전 우울해 인상표 주름 챙겨 에버렛 벨라 모든 게 짜증나게 하지마 yeah like awkward silence A little longer than a few minutes later.
까마귀 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 까마귀 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 쿨하게 지나가 또 넘기는 게 맘처럼 쉽진 않지만 baby 그 밝은 얼굴에 어두운 표정 짓지 마요 안 어울려 괜한 바쁘사 기분 안 좋으면 뭐하겠냐 나가서 또 소고기나 사 먹겠지 배부르면 기분 좋다고 나가서 친구들이랑 갈아쓰기 기분 안 좋으면 뭐하겠냐 나가서 또 소고기나 사 먹겠지 배부르면 기분 좋다고 나가서 친구들이랑 가로수길 라라라라 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 Everybody sing 라라라라 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 There you go mate 라라라라 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 Let me hear you say 라라라라 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 까마귀 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 쿨하게 지나가 또 넘기는 게 맘처럼 쉽진 않지만 baby 그 밝은 얼굴에 어두운 표정 짓지 마요 안 어울려 괜한 바쁘사 An eternity later. 일단 웃자 웃고 말자 Baiklah, itu merupakan video metodologi kami dan sekarang ini kami ingin mempersembahkan hasil penghasilan ekoenzim kami. Jadi setelah menggunakan ekoenzim tersebut untuk mencuci lantai di luar rumah dan ini merupakan hasilnya. Ianya berkesan 100%. Ini merupakan masalah yang dihadapi dan juga cadangan penambahbaikan yang telah diberikan oleh kumpulan kami. Salah satu daripada masalah yang dihadapi adalah gas yang berlebihan dihasilkan. Jadi cadangan penambahbaikannya adalah dengan membuka penutup botol dengan lebih kerap supaya tidak berlaku sebarang tumpahan. Yang kedua, bekas terlalu kecil di mana seperti yang telah kita nampak dalam video tadi, ekoenzim telah melimpah ruah dengan sangat banyak. Jadi cadangan penambahbaikannya adalah dengan menggunakan bekas yang lebih besar seperti baldi. Jadi hasil daripada projek kami ini, kami dapat simpulkan bahawa penghasilan ekoenzim adalah hasil daripada fermentasi sisa bahan organik seperti sisa buah atau sisa sayuran, gula dan air. Ekoenzim membebaskan gas ozon dan dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Oleh itu, melalui penggunaan ekoenzim kita dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan pemanasan global. Selain itu, ekoenzim turut menukarkan karbon dioksida kepada karbonat untuk kegunaan tumbuhan dan kehidupan marin. Ekoenzim juga dapat merawat sumber air dan tanah yang tercemar. Hal ini kerana ekoenzim mudah terurai dan tidak berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Penggunaan bahan utama ekoenzim iaitu sisa bahan organik kuda dapat mengurangkan pembuangan sisa organik dan mengelakkan daripada berlaku pembeziran. Hal ini kerana penggunaan bahan yang sedia ada untuk menghasilkan ekoenzim. Penghasilan ekoenzim juga mudah dan tidak memakan kos yang tinggi. Ini merupakan garis masa sepanjang proses penghasilan PBL kami dilaksanakan. Ini pula merupakan jadual kerja kami di mana kami membahagikan tugas-tugasan untuk membuat slide ini. Dan ini pula bahagian kedua terakhir iaitu kolaboratif di mana ini merupakan bukti bahawa kami telah melakukan sebarang perbincangan dalam kumpulan ataupun secara personal. Ini merupakan sumber rujukan kami. Jadi kami mendapat ilham
untuk menghasilkan ekoenzim ini melalui sumber-sumber yang telah dinyatakan dalam slide ini. Jadi itu saja daripada kumpulan 4 dengan STEM 1. Sekian, terima kasih.